Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 6/5/2023 kita teruskan pengajian kita tafsir surah Abasa. Surah Abasa, surah yang ke-80, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 17 sehingga ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang proses kejadian manusia dari awal sampai dia keluar ke dunia ini dan sampai keluar dari dunia ini, dua-dua. Allahu Akbar. Kemudian Allah suruh kita tengok kepada rezeki. Makanan yang kita makan ni ambil di mana, siapa yang beri, siapa sediakan makanan kepada awak. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita nama-nama sebahagian daripada rezeki supaya kita syukur kepada Allah, mantapkan keimanan dan sentiasa taat, melakukan ibadat dan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla serta meninggalkan larangannya. Baik para pelajar, kita mula baca ayat dulu. Ayat kita 17. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1353. 1353. Semua para pelajar ambil tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau baca lain tak sama. Ayat 17. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Break sekali dulu lah, panjang. Mari kita pergi kepada tafsir. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu. Ma akfarahu, betapa besar kekufurannya. Kafir dia itu besar. Tengok munasabatul ayah lima qablaha. Lamma nabbaha Allah Ta'ala ala uluwil Qur'anil maktub. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang kedudukan Al-Quran, ketinggiannya dan keagungan kesan Al-Quran kepada jiwa manusia yang beriman, dan betapa bermanfaatnya Al-Quran untuk membersihkan jiwa orang-orang yang tadabbur
orang yang mengkaji, orang yang meneliti Al-Quran, Allah Ta'ala bawa kepada kita ayat takziah kepada orang-orang yang tidak menerima Al-Quran. Orang yang tolak Al-Quran, mereka lah manusia yang celaka. Karena itu diguna kalimah qutilal insan, binasalah manusia, celakalah manusia yang ingkar kepada Quran. Mana ayat ini dimulai dengan sentap kepada puak-puak yang ingkar. Kalimah qutilal insan ay uhlikal insan, dibinasakan manusia. Kata Ibnu Juzai rahimahullah, du'aun alaih, ayat ini doa kepada orang yang menentang Islam, yang menolak Quran. Mengikut gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab suka diguna qutila. Jadi maknanya mati ya kawan tu, binasa orang ni, mana kalau orang menentang. Wa ma'nahu taqbihu halihi, makna dia menunjukkan betapa jelek, kejinya perbuatan orang-orang yang menolak Al-Quran. Menolak Al-Quran. Kemudian Tuhan sebut qutilal insan. Adakah semua manusia binasa? La. Al-insan al-kuffar, manusia yang kafir. Spesies manusia. Tapi kategori yang menentang Al-Quran, yang mendustakan Quran, bukan kata semua manusia. La. Bukan semua manusia binasa. Manusia yang beriman, manusia yang taat, manusia yang ikut sunnah, tetaplah dia selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ma akfarahu, ma akfarahu, betapa besar kekufurannya. Ai fama asyaddu kufrahu, betapa besarnya kekufuran. Maka di sini sekali lagi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata qauluhu akfarahu wajhan, dua wajah, dua pandangan di sini. Yang pertama at-ta'ajjub min kufrihi ma'a ihsanillahi ilaihi, rasa pelik. Ma akfarahu, wela kafir juga Allah Ta'ala beri rahmat, beri nikmat, beri segala kemudahan, mengkafir juga. Mana itu dia panggil ta'ajjub. Ta'ajjub. Macam kita ini, kita buat baik pada orang, buat baik pada orang, tiba-tiba dia masuk dalam komplot nak jatuhkan kita. Kita kata, weh lah, ada juga manusia lagu ni. Itu dia panggil at-ta'ajjub. Ma akfarahu, mengkafir juga. Yang kedua malladhi akfarahu, ayu syai'in akfarahu, mu nak kafir untuk apa? Itu dia panggil, ya, ada dua huraian di sini, ta'ajjub dan juga lebih daripada keingkar. Apa yang kamu nak kafir? Depan mata kamu tanda-tanda keagungan, keesaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla sudah jelas, mau kafir lagi? Jadi ada ta'ajjub, ada marah. Allahu Akbar. Ini uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran yang perlu kita teliti, perhalusi, baru kita nampak. Allahu Akbar. Kemudian Allah ungkit kepada manusia yang kerah kepala, yang tak dengar kata ni. Tuhan buat ungkit ayat 18, min ayyi syai'in khalaqah, tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Mu tak mikir, mu ni daripada mana? Daripada buluh betul? Daripada emas dengan perak? Ai masyai'ul ladzi khalaqallahu al-insan, Allah buat manusia daripada apa? Allah Ta'ala buat manusia tu daripada apa? Tiba-tiba kamu berani lawan, berani engkar, berani menolak nikmat Allah,
berani tolak Al-Quran, tidak beriman dengan Allah, sedangkan nikmat Allah Ta'ala penuh di depan mata kamu. Mau tolak juga, mau takbur juga. Ni yang kejadianmu ni. Mimma indafiq, daripada air yang terpancar. Mimmaniyin yumna, daripada air mani yang terpancar. Itu yang manusia ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut detail di sini. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ia diciptakan dari air mani serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Khalaqallahu al-insan min ma'in qalil. Allah Ta'ala cipta manusia daripada air mani yang sedikit je. Maka ditetapkan masa duduk dalam rahim mak dia bermula daripada pertemuan mani bapa dengan ibu, kemudian berperingkat-peringkat daripada darah, daging, dibalut tulan, jadi manusia, 9 bulan, kuah-kuah tubik. Itu dia panggil peringkat. Kemudian Allah kata faqaddarhu ay wahayyahu lima yasluhu lahu. Allah Ta'ala beri kepada dia anggota-anggota, alat-alat panca indera yang melengkapkan dia untuk hidup atas dunia ini. Lengkap atas dunia ini. Dia hidup atas dunia ini, barulah dia kena tahu, dia kena sedar bahawa mu dulu tak ada gapo. Lepas tu duduk dalam rahim makmu sekejap, mengikut peringkat-peringkat perjalanan janin. Kemudian kamu keluar atas dunia ni sombong. Tak. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Tulis hadis ni masyhur, panjang. Dalam kitab hadis 40 pun ada. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi yang sangat benar kata-kata dia dan dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla segala ucapannya, telah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Allah Ta'ala kumpulkan kamu dalam rahim makmu 40 hari. Dalam masa 40 hari itu terjadinya seketul daging, alaqah, darah, kemudian seketul daging, kemudian Allah Ta'ala hantar mari malaikat, maka ditulisnya kepada janin itu 4 perkara. Amalan dia baik ke buruk, rezeki dia luas ke sempit, ajar dia panjang ke pendek. Ini yang kita takut, syaqiyun am sa'id. Dia ni orang bahagia, orang celaka, na'udzubillah, atau orang bahagia. Kita tak tahu. Malaikat yang tulis tahu. Orang ni bahagia, beriman, taat, bertakwa, takut pada Allah, comellah dia. Ataupun sebaliknya, na'udzubillah. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupnya ruh. Dalam masa 40 hari itu jadilah manusia, ditiupnya ruh, kemudian tunggulah dia membesar sampai 9 bulan. Allahu Akbar. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tengok ayat seterusnya, ayat 20. Summa as-sabila yassarah. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya, menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Di sini ada 2 tafsir. Tafsir ulama kat tafsir kata, tengok yang pertama, lepas pada manusia ni keluar ke dunia, dia besar, Allah Ta'ala beri pada dia pilih mana jalan yang Allah nak beri. Kalau dia ni Allah nak jadikan dia orang baik, Allahumma ja'alna minhum ya Rab, jadikan kami ni orang baik, yassarallahu, Allah Ta'ala permudahkan urusannya, Allah Ta'ala permudahkan segala perkara yang baik untuk dia. Dengar je azan, bangun selalu masjid.
baca Quran, tadabbur. Perhatikan isi kandungan dan beramal dengannya. Ikut jumpa sunnah Nabi, berpegang dengannya dan beramal. Itu dipanggil orang baik. Kalau orang tak baik, lain pula lah. Wal'iyazubillah. Itu satu. Tafsir yang kedua, anda belajar ni. Ini tafsir semua ni dua-dua tu disebut oleh para ulama tafsir dan dia dikira tafsir yang muktabar. Dia kata yang kedua, yassara lahu sabil al-khuruj. Allah Ta'ala permudahkan urusan nak keluar daripada rahim mak dia. Bila kita tanya ibu-ibu, Allah kata yassara as-sabila yassara. Jalan janin, baby nak keluar tu dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hak tak beranak ni sedap lah cerita. Mudahnya keluar. Tak? Merah muka sekejap terai, push. Kuah tu bik. Hai demo. Tak? Ibu-ibu kata sabar dulu je, nak sarah tu. Orang yang tak beranak tak tahu. Yang pentingnya, memang susah lah. Kata orang seolah-olah ibarat kata seorang ibu nak melahirkan anak, nyawa berada di hujung rambut. Maknanya sakit. Ada kesakitannya. Tapi ingatlah ibu-ibu yang melahirkan anak, ada lahir seorang, ada 3 orang, ada 5, ada 10, ada 15. Kita kata insya-Allah setiap kesakitan melahirkan anak, yang kita mengharapkan anak ini menjadi pejuang Islam, menjadi pembela sunnah, semuanya diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, ibu-ibu yang masih boleh beranak lagi dipersilakan, beranaklah ramai-ramai. Setiap kali dapat anak, kita dapat pahala dengan niat kita yang baik untuk meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjadi pembela Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kalau tak niat apa beranak juga, baik awak niat boleh pahala. Itu dia. Maka dua cara sini Allah Ta'ala permudahkan urusan nak keluar. Mudahlah. Ada hak mati bersalin, tapi taklah ramai. Nak bandingin hak tak mati. Dan nak kata sakit, tak sakit, memang sakit. Tapi jalan tu mudah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu ni pula, Masya Allah, sakit dia nak keluar anak, keluar aja baby. Tok bila dia ambil tok atas dukun dia tegak, hilang sakit sekejap, Masya Allah. Tak saya beranak dah aku, sakit. Tak ada 40 hari terlupa dah. Kalau lah ibu-ibu ni tak terlupa sakit beranak, pakai sore tu lah anak dia. Dalil dia terlupa tu, beranak pula pada tu. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan yassara lahu sadiya ummihi yataghadza bihima. Allah Ta'ala permudahkan urusan baby. Mata tak celek lagi. Mata tak celek lagi. Kuah, pek. Setuh dengan pek mak dia tu kan, pakai ngak selalu. Aweh. Ni budak-budak ni ingat ke masa isap pek dulu ingat? Tak ingat. Tak ingat tu ya. Mak suruh apa-apa celek mata ke mak ni. Suruh orang semua. Ya aweh. Kita kena ingat waktu kita baby dulu, siapa dia jaga kita. Wa yassara lahu ba'da zalika ma fatahalahu min khazainir rizqi. Lepas pada itu banyaklah rezeki-rezeki yang Tuhan bagi. Adanya makanan, adanya pakaian, ada yang sempit, ada yang luas. Dan yang lebih besar daripada itu, yang ni sama ya, kambing pun ada rezeki. Bahkan kambing lebih bijak daripada orang dalam bab ni. Betul ke tak? Tak ngaku? Bek tu bi anak. Mak dia jilat-jilat mata, bangun minum pek sendiri. Kita baby manusia ni 6 bulan tak bergerak, duduk dalam kain bungkus. Bisa kambing lagi dengan orang dalam bab ni dalam bab nyusu ni. Maka yang penting bagi kitanya yassarhu sabilal hidayah. Allah Ta'ala permudahkan jalan nak menerima hidayah. Inilah yang paling penting. Ataupun jalan al-ghiwayah, na'udzubillahi minal khuzlan.
Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jalan yang tidak baik. Allahu Akbar. Mari kita sambung lagi. Hidup di atas dunia, sama ada dia pilih jalan taat ataupun jalan yang tak baik, na'udzubillah. Akhirnya di mana dia? Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Habis dah tempoh dia hidup atas dunia. Ada hidup sekejap 5 hari, ada hidup keluar, tak ada hidup, tak ada keluar pun ada mati. Ada yang hidup 50 tahun, ada yang 100 tahun. Umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Mereka akhirnya akan mati. Amatahu ay qabadallahu ruhal insan 'inda inqida'i ajalihi. Allah Ta'ala ambil nyawa dengan perintah Allah kepada malaikat. Malaikat apa? Malaikat malakul maut ambil nyawa apabila tamat tempoh ajar dia untuk hidup di atas bumi. Kemudian dia gimana? Fa aqbarahu wa ja'ala lahu qabran, maka kubur menjadi gedung simpanan orang mati. Orang mati orang tak simpan atas, orang simpan dalam. Dia panggil mall kepada amwat. Di mana mall dia? Mana kubur. Mana manusia kalau mati kena buh dalam kubur, bukan letak dalam muzium. Tak ada. Tak dalam kubur, orang tak dalam muzium. Summa amatahu fa aqbarah. Dia mati, Allah Ta'ala matikan dia, kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya kita diletak dalam kubur. Kalau mayat manusia pakai lepak gitu ya, hina tak hina? Mula-mula sehari orang tengok, mati dah dia ni. Lalu pula esok, busuk dah. Lalu hari yang ketiga, tak boleh lalu dah, bangkai. Tengok. Hina. Tak bila kita simpan orang dalam kubur, syarat-syarat nak gali kubur, mesti dalam dia, siapa tak bau, dan tidak digali oleh hayawan ataupun binatang buas. Itu dia panggil proses kedalaman kubur. Kedalaman kubur yang tersebut. Baik, itu amatahu fa akbarah. Mari ayat semua ayat yang berikutnya. Summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitnya hidup semula. Bila sampai masa kiamat, manusia hak mati semua tu hidup balik. Bangun, keluar dari kubur, pergi berkumpul di mahsyar, ardul mahsyar, dan di sanalah kita akan dipersoalkan segala perkara yang kita buat, akan ditanya, akan dihitung, akan dihisab segala yang baik dan yang buruk. Allah. Jadi kalau kita rasa tak mau susah di akhirat, jangan buat tak baik, benda tak baik di dunia ini. Jangan buat benda tak baik di mana? Di atas dunia ini. Kalau buat benda tak baik di atas dunia ini, jumpalah di akhirat esok. Wal'iyazu billah. Baik, kita pergi kepada ayat 23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Janganlah hendaknya ia kufur engkar lagi. Jangan duk kufur. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Tengok dalam tafsir kata, laisal amru kama yazunnul insan. Bukanlah urusan itu sebagaimana yang disangka oleh manusia. Dia telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka manusia ni tak akan tunai perintah Allah kecuali apabila dia melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan maksiat yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duduk atas dunia dua. Perintah buat, larangan tinggal. Kalau kamu tak ikut ni, bermakna kamu tak menjalankan tugas, tak menjalankan tanggungjawab. Buat kerja keras kepala, reka-reka sendiri ibadat, tidak boleh.
Jadi ini dipanggil, ayat ini mengajar kepada kita bahawa manusia itu tak menjalankan tugas apabila tidak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Selesai kita beberapa soalan, beberapa peringatan, dalil-dalil terhadap wujudnya Allah Azza wa Jalla supaya kamu tengok sana sini. Maka sekarang Allah Ta'ala kembalikan kita ke tempat kita berada sekarang. Tak payah tengok langit, tak payah tengok cakrawala, tengok awak, tengok makananmu, tengok bumi yang kamu duduk. Perhatikan semua ini untuk menjadi dalil keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dalil kepada keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok apa? Ayat 24. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Kalaulah kiranya manusia itu tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, dia dengan kambing sama je lah, dia tak mikir apa. Kambing ni ada makan dia ngak, tak ada makan dia tebak, contohnya. Apa nak jadi? Mana kalau kita memikir, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirkannya. Maka Allah Ta'ala suruh kita tengok makanan kita. Sebab kita dengan makanan ni tak boleh tak ada. Betul tak? Manusia sanggup tak tukar baju bertahun-tahun, tapi manusia tak sanggup tak ada makanan 2-3 hari. Tak ada. Maka Allah Ta'ala suruh tengok makanan, bagaimana Allah ciptakan makanan kamu, dan bagaimana Allah permudahkan urusan untuk mendapatkan makanan. Alhamdulillah. Ni sehari dua ni orang duk sibuk dengan satu teori baru. Apa dia punya istilah teori ni? Puak-puak orang putih ni dia reka jenis makanan. Dia reka jenis daging, buat di kilangnya. Tak payah pergi lembu apa dah. Sebab apa? Dia kata dunia ni akan melalui satu fasa tak ada makanan. Jadi susah. Jadi dia siap buat kilang siap. Kita kata kilang pun tak bergerak juga. Dia minyak tak ada, elektrik tak ada, mati juga. Maka kita kena usaha makanan tu. Tetapi lebih besar daripada itu, kita kena usahakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di samping kita menjaga makan minum kita supaya dapat beribadat, dapat kekal hidup atas dunia, kekal melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Maka Allah buat satu-satu. Mu tengok makannya kamu. Mari mana makananmu? Tengok ayat 25. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Hujan turun, apa jadi? Bumi hak kering kontang. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Bumi yang kering tadi, turun hujan, belah, keluarnya pokok, keluarnya sayur-sayuran, pecahnya benih. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian, ataupun dipanggil bijirin. Mari bumi, mari biji. Wa 'inaban wa qadba. Dan buah anggur serta sayur-sayuran. Kenapa ke anggur ni popular sangat dalam Quran? Banyak kali disebut inaban. Leis, kenapa? Sebab orang Arab masa tu anggur ni sinonim dengan dia. Sebab dia suka minum arak. Jadi anggur tu dia ambil, dia perah. Buat apa? Buat arak. Allah tak sebut ni. Mu hak minum, mabuk-mabuk ke diri tu, ambil mana? Daripada buah anggur. Anggur siapa buat? Allah yang buat. Tapi kamu pergi salah guna. Bijirin ni makan dia lah.
padi, beras ni, gandum, itu panggil bijir habba. Wa inaban wa qadba, buah anggur serta sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, dan zaitun. Zaitun ada dalam Quran, tapi kalau orang tak biasa makan, tak sedap. Biasa makan zaitun. Mana awak mana makan zaitun sini? Darah budak-budak ni tak makan zaitun. Kalau kita beli sekali nak makan, nak try, insya-Allah. Bagi tahu ke kantin, beli buah zaitun, beli sebiji seorang budak ni. Sebiji dulu. Kalau sudah sedap mari tambah lagi. Tak sedap dia zaitun. Tapi minyak zaitun, masya-Allah, menjadi penawar, menjadi ubat macam-macam. Nak jaga kolesterol lah, jaga jantung, duduk di mana? Zaitun. Wa nakhla, nakhla tu dipanggil pohon kurma. Pohon kurma itu nakhla. Jadi semua benda ni Allah Ta'ala sebut di sini, apa dia? Apa jenis semua ada? Habba, al-hubub, bijirin, gandum, bali, jagung, beras. Berapa lagi jenis bijirin yang menjadi makanan yang mengenyangkan. Dia panggil qut, makanan kenyang. Kemudian inaban, buah inab, ini untuk dia panggil untuk minuman, jus. Sedap. Wa qadba, apa dia kata qadba tadi? Sayuran dia kata sini. Qadba untuk dimakan. Wa zaitun, buah zaitun, dan buah kurma. Dia kontra dua tu. Buah kurma ni memang makannya orang Arab mengenyangkan. Karena itu buah kurma termasuk dalam buah yang kena zakat. Yang kena zakat dan dijadikan sebagai zakat fitrah. Nabi sebut tamrin. Dia sebut tamrin, buah tamar. Allahu Akbar. Apa lagi? Wa hadaiqa ghulba, dan taman-taman yang menghijau subur. Ada kalanya tidak makannya tapi taman. Pokok-pokok comel, kita duduk situ tenang hati, sejuk mata, comel tengok, pokok-pokok. Wa fakihatan wa abba, dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Al-ushbu wal kala mata'an lakum wa li an'amikum, untuk kegunaan kamu. Tuhan kata semua hak makan yang aku senarai tadi untuk kamu, rumput-rumput untuk hayawan, untuk ternakan kamu. Dua-dua ada belaka. Allahu Akbar. Tapi kamu kerah kepala juga, tak mau beriman juga, tak mau dengar kata juga, kamu yang rugi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Duduklah atas bumi ini sementara sehingga sampai kepada waktu Allah Ta'ala tarik nyawa kamu, duduk dalam bumi pula. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, tamaklah tafsir ringkas, terjemahan dan tafsir ringkas ayat 17 sehingga ayat 32. Al-an, sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada banyak-banyak faedah yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan, binasalah manusia, betapa kafirnya dia, buat kafir. Dikata apa ni? Ayat ini Allah Ta'ala sentap manusia ni supaya berfikir. Mu tak nak kata
binasa kamu. Tapi ma'akfarahu, macam manalah boleh jadi kafir dengan penuh dalil-dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ataupun bagaimana ramainya si kafir, sedangkan Allah Ta'ala panggil mereka supaya beriman. Jadi ayat ini menunjukkan betapa ketika Nabi bercakap dengan ketua-ketua Quraisy di awal surah Abasa tadi, kan Nabi bercakap dengan Quraisy, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang buta masuk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya, minta nasihat. Maka di situ puak-puak kafir ni cengeng, kata orang, ai mari orang buta ni, orang miskin, kita ni majlis VIP. Majlis VIP. Maka dia kata, qutilal insanu ma akfara. Celaka manusia ni. Orang cakap baik-baik, ajak beriman, tak mau, hina kita pula, betapa kafirnya mereka. Di ayat ini lebih kepada orang panggil cengeng, ataupun ayat marah kepada puak-puak kafir, ataupun ayat kepelikan bagaimana dakwah Nabi yang begitu lembut, hujah yang diberi begitu mantap, bagaimana mereka terus kafir. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa di sini? Summa amatahu fa akbarah. Jadi manusia ni mula-mula dia hidup, lepas tu dia mati. Summa amatahu fa akbarahu, kemudian dia mati. Allah Ta'ala suruh akbarahu, maknanya Allah Ta'ala masuk dia dalam kubur. Kenapa Tuhan tak kata faqabarahu? Faqabarahu li'anna al-qabira huwa ad-dafinu biyadihi. Kalau kata qabarahu, dia masuk dalam kubur, dia sendiri masuk. Tapi oleh kerana dia sudah mati, dia tak boleh masuk. Akbar, maka orang lain masuk dia dalam kubur. Ingatkan cerita hari tu, cerita pelajar hak nakal tanya ustaz kerusuh mandi mayat. Ingat? Apa dia soalan dia? Apa? Budak hak nakal masa pergi mandi mayat tu, dia tanya apa ke ustaz pengkerusuh mayat? Dia kata, kenapa ustaz? Kenapa orang mati kita kena mandikan dia? Ingat soalan? Ustaz jawab kan? Ustaz dia baca buka kitab mula. Tak? Buka kitab sarah pula. Dia kata, ustaz janganlah buka kitab. Saya nak jawab sepatutnya. Kenapa orang mati kita kena mandi? Hukum saya tahu dah benda tu wajib kena mandi. Ustaz pun tak boleh jawab. Budak nakal ni jawab apa? Sebab dia tak boleh mandi sendiri. Alah, muncullah ustaz dia baik. Kalau kena aku tapa ada budak ni, basah budak ni. Dah. Alah, mari nak main kita. Itu dia panggil lughz. Maknanya dia panggil apa ni? Uji minda. Uji minda. Kita jangan serius sangat. Maka di sini Allah kata, summa amatahu, Allah matikan dia, fa akbarhu, maka dia dimasukkan dalam kubur. Masuk dalam kubur. Fa usnidal iqbaru ila Allah. Kenapa dia kata Allah yang masuk dalam kubur? Hak masuk dalam kubur tu tukar masuk dalam kubur. Jawab dia, li'annahu alhaman nas, kerana Allah Ta'ala bagi ilham kepada manusia, kalau orang mati masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, sebagaimana berlaku kepada Qabil dengan Habil. Ingat tak? Bila dia bunuh adik-adik dia tu, tak tahu nak buat apa. Fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Allah Ta'ala mari hantar burung ghurab, burung gagak, baloh, mati seekor. Hak seekor ni gali lubang, tasuk itu. Macam ni cara dia. Fa akbarhu. Maka di sini dalil, tulis kata di ahli fiqh, fil ayati dalilun ala anna wujuba dafnil amwatin nas bil iqbar. Ayat ini menjadi dalil bahawa manusia yang mati ditanam dalam kubur dunal harqi bin nar, bukannya bakar dengan api sebagaimana yang dibuat oleh puak-puak Majusi. Majusi makan dengan api ataupun campur tengah pada biarnya makan ke
serigala makan ke haiwan buas, sebagaimana ataupun letak dalam bilik simpan kat situ diawet lah. Jadi semua untuk perbuatan orang kafir, perbuatan Islam Allah Taala ajar kepada kita apa dia? Fa aqbarahu, letaklah dia dalam kubur. Sebab kubur menjadi gedung simpanan mayat. Atas bumi tempat simpanan manusia yang hidup. Sudah mati, duduk mana sudah mati? Duduk mana apa? Duduk dalam kubur. Fa amatahu thumma amatahu fa aqbar. Allah matikan dia, Allah masuk dalam kubur. Mana Allah Taala ilhamkan orang ni masuk dalam kubur. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, summa idza syaa'a ansyarah. Bila Allah Taala kendaki, dia pun suruh Israfil tiup, tiup sunat, manusia mati semua. Kemudian tiup kali yang kedua, semua manusia keluar dari kubur. Kata di para ulama, ayat ini fi ta'liqil insya, bergantung kepada kehendak Allah semata-mata. Izanun bi anna waqtahu ghairu muta'ayyin. Masa kiamat tak ada siapa tahu. Masa kiamat tidak ada siapa yang mengetahui. Bal huwa tabi'un laha, dia duduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini sekaligus nak menolak provokasi puak kafir mari duduk attack Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad kalau betul bila kiamat? What time? Oh, mari tanya. Tak ada time. Allah Taala saja yang tahu. Manusia tak ada tahu. Maka tak usah duk cabar akulah. Aku tidak tahu kenapa Allah rahsiakan. Jawabnya semalam kita dah jawab. Allah Taala rahsiakan tarikh kiamat. List. Jawab. Mari bawa ya. Kenapa Allah rahsiakan tarikh kiamat? Kenapa? Ya? Supaya kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi saat kematian. Kalau kita tahu tarikh dah, relax kita. Aku 10 tahun lagi baru mati. Oh, sedap. Bawa kereta pecuk derah, double lain, 10 lain, lipitah-pitah belakang. Sebab dia tahu dia tak akan mati. Tapi kalau tahu nak mati dah, lain pula. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia tengok dengan mata kepala dia kepada makanan dia. Bukan sakat tengok dengan mata hati, tengok dengan mata ni, mata dua ni. Tak cukup mata biasa, tambah dengan cermin mata pula. Jadi ulama tafsir kata ta'diyatu fi'lin nazar huna biharfi ila. Dia panggil mutaaddi dengan ila. Unzuru yanzur ila. Tengok kepada. Maka di sini ayat tadullu ala annahu min nazaril ain. Allah Taala suruh perintah kepada kita tengok dengan mata. Mata mana? Mata kita ni lah. Jangan tak tengok. Tengok dengan mata kamu. Al-ibrah tahsulu bimujannadin nazar. Mu tak payah duduk kaji banyak-banyak. Mungkin tengok di pokok macam mana Allah tumbuhkan dia, macam mana keluar buah. Pokok berdekatan. Air hujan satu hujan tu. Tapi hak ni masam, hak ni manis. Hak ni pahit, hak ni tawar. Dia punya buah lain-lain. Yang ni buah lain, ni buah lain. Duduk dekat-dekat. Allahu Akbar. Semua itu menjadi dalil kepada wujudnya Allah Azza wa Jalla. Wujudnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pemerhatian manusia kepada makanan dia untuk dia nak memikir, kalau pokok ni bumi yang kering kontang, bila turun hujan boleh keluar pokok. Kita manusia yang sudah mati, bila Allah Ta'ala nak hidup balik, boleh ke tak boleh? Simple, senang. Itu dalil. Dia panggil istidlalu bin nazari, istidlalu bin naziri ala nazir. Kita tengok dalil, tengok dengan tengok, seumpama dengan seumpama tu. Mana kalau keluar pokok boleh,
keluar manusia dari kubur juga boleh. Kenapa tidak boleh? Allahu Akbar. Awal. Dalam ayat ini dia kata ada 3/3. Tulis, 3 perkara. Setelah Allah Ta'ala nyatakan kejadian manusia, Allah Ta'ala nyatakan kejadian manusia, kemudian manusia bila dia keluar daripada perut mak dia nak makanan. Maka Allah suruh tengok kepada makanan. Jadi di sini ittafaqat al-ayatan ala khutuwatin thalasa. Jadi ayat ini ada 3 langkah yang tersendiri. Tanda awak pelajar. Yang pertama, fasabbul ma' minas sama', air turun dari langit. Beza di antara kita dengan tumbuhan. Bila turun air dari langit, lawan dianya masuknya air mani ke dalam rahim. Satu. Yang kedua, syaqqal arda, terbelah bumi. Bila bumi terbelah, lawan dianya khuruj al-insan minat ila dunya. Jadi yuqabilu khurujahu ila dunya. Duk ala perut mak, kuang-kuang keluar ke dunia. 2. Wa imbatu anwa'in nabat, tumbuh berbagai-bagai jenis tumbuhan lepas pada hujan turun, bumi terbelah, maka yuqabilu taqadiral khalqil mukhtalifah, maka Allah Ta'ala lawan dianya sebab takdir kita ni pelbagai. Ada orang senang, ada orang susah, ada orang baik, ada orang tak baik, ada orang comel, ada orang huduh, ada orang macam-macam ada. Maka itu dipanggil macam sebagaimana tubuh-tumbuhan itu berbeza-beza, manusia juga berbagai watak. Masya Allah. Ini dipanggil 3. Dalam ayat yang kita baca ni 3 lawan 3. Di antara hujan, anna sababnal ma'a sabah, dengan kejadian manusia daripada mana? Daripada ayat yang telah kita sebut tadi. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dia panggil 3 lawan 3. Comel lah tu. Baik para pelajar sekalian, yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, mata'an lakum wa li'an'amikum, menjadi kegunaan kamu dan juga hayawan kamu. Ayat ini isbatul hikami. Isbatul hikami, nak mengisbatkan hikmat, matlamat. Allah Ta'ala ciptakan makhluk dia, Allah Ta'ala ciptakan makan minum kita ni, Allah Ta'ala ciptakan segala perkara untuk apa? Untuk menjadi dalil tentang wujudnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena banyak bersyukur pada Allah. Yang pertama, istidlal adanya Allah pencipta. Yang kedua, bila kita tengok kepada makanan kita, tengok dalam ayat ni Tuhan sebut berapa benda. Hab, gandum, inab, rumman, zaitun, nakhil, macam-macam buah ada. Airnya satu, buahnya berbeza. Sama juga air maninya satu je, tapi rupa manusia tak sama. Ada tinggi, ada rendah, ada gelap, ada cerah, ada baik, ada tak baik, ada juru, ada tak juru, ada soleh, ada toleh. Na'udzubillah minat toleh. Maka bila kita tengok pada nikmat Allah Ta'ala ini, aujabalahu zalika syukru, wajiblah kita kena bersyukur. Bila kita bersyukur, kita beriman, beramal soleh, taat kepada Allah, itulah tanda manusia bersyukur. Bukan syukur sekadar buat majlis kesyukuran, tapi penuh dengan apa ni? Dengan hiburan. Kita kata la, itu bukan syukur, itu tanda manusia kufur nikmat. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah daripada ayat 17 sehingga ayat 32. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, bermula ayat 33, kita akan pergi sampai ke akhir surah, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.